Okey, tajuk pada hari ini yang cikgu nak ajar adalah sambungan daripada bab 13 iaitu teorem Pythagoras. Baik, kita teruskan kepada subtopik yang kedua ya, iaitu 13.2 akas teorem Pythagoras. 13.2.1 menentukan sama ada suatu segitiga adalah segitiga bersudut tegak dan memberi justifikasi berdasarkan akas teorem Pythagoras. Dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan akas teorem Pythagoras. Okey, kita teruskan kepada apa itu akas teorem Pythagoras. Akas ni sebenarnya adalah satu songsangan dalam teorem Pythagoras. Okey. Baik, contoh kalau cikgu bagi jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka segitiga ABC ialah segitiga bersudut tegak. Jadi apakah akasnya? Akas teoremnya ialah jika C kuasa 2 tak sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka segitiga ABC bukan segitiga bersudut tegak. Jelas tak? Okey, contoh yang seterusnya, jika ABC ialah segitiga bersudut tegak, okey, maka C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Akasnya, okey, akas teoremnya, jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka ABC ialah segitiga bersudut tegak. Nampak tak permainan dia punya akas kat situ? Jelas kan? Okey, kita teruskan kepada jenis sudut. Okay. Ada beberapa jenis sudut yang anda perlu tahu dalam tajuk ini ataupun dalam bab ni. Okay. Yang pertama ialah jenis sudut dalam segitiga. Segitiga sudut tirus, segitiga sudut tegak, okay, sudut tegak dan sudut cakah. Okay. Sudut tirus, okay, sudutnya di antara 0 hingga 90 darjah. Okay. Sudut tegak dia adalah 90 darjah dan sudut cakah adalah di antara 90 hingga 180 darjah. Okey. Apa perkaitannya dengan teorem? Okey, kalau okey, sudut tirus apa yang segitiga sudut tirus, sudut tu kita tahu sudut tirus ia adalah C kuasa 2, okey, panjang ni lebih kecil daripada panjang A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maka segitiga ini dipanggil segitiga sudut tirus. Okey. Untuk segitiga sudut tegak pula, inilah teoremnya yang kita belajar. Okey, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kalau jumlah ni A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dapat C kuasa 2 ni, dapat nilai C ni, maka X tu memang sudut tegak. Okey, dan segitiga tu nama segitiga sudut tegak. Okey, kalau soalannya ataupun kalaulah dia punya gambar rajah macam ni ataupun macam mana pun boleh, tapi bila kamu kira A kuasa 2 tambah B kuasa 2, kamu akan dapat C kuasa 2 tu lebih besar daripada jumlah tu, maka dia adalah segitiga sudut tirus. Jelas kan? Okey, saya harap awak faham. Okey. Teruskan dengan contoh. Baik. Tentukan sama ada setiap segitiga yang berikut adalah segitiga bersudut tegak atau bukan. Macam mana kita nak tentukan? Okey, kalau dia bagi siap-siap ya, dia bagi siap-siap panjang sisi ketiga-tiganya. Jadi awak kena cari dulu berapa panjang sisi kalau 25 kuasa 2 ni. Okey, iaitu 625. Adakah dia sama? Sebab kita nak tentukan dia tegak atau bukan kan. Maksudnya dia kena sama lah. Kalau dia tak sama, maksudnya bukan. Kalau dia sama, maksudnya dia adalah sudut tegak. Sama dengan apa? Maksudnya 25 ni kuasa 2, kamu akan dapat 625 kan? Okay. Dan hasil tambah 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 ni dapat tak 625? Kalau dapat, maksudnya segitiga DEF adalah segitiga bersudut tegak. Okey, kita tengok B. Kalau untuk soalan yang segitiga B ni pula, kita tengok yang mana yang bertentangan dengan sudut ni. Okey, 20 lah. Kalau kamu nak guna 18, boleh, tak ada masalah. Okey, tapi kalau kita tengok sisi yang paling panjang adalah 20 lah. So, kita assume itu adalah hypotenuse. Okey, sisi terpanjang adalah 20 cm. Jadi, 20 kuasa 2 sama dengan 400.
Okey. Jadi kamu kena tambahlah 12 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. Dapat tak 400? Kalau dapat, maksudnya dia sudut tegak. Tapi kalau tak dapat, okey, dia dapat 468. Okey. Maka STU bukan segitiga bersudut tegak. Jelas tak? Jelas kan? Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Kita tengok latihan. Oops. Okey. Latih diri 13.2a ini dalam buku teks kamu. Saya memang ambil dalam buku teks ya semua supaya mudah awak belajar rujuk buku teks. Okey. Tentukan sama ada setiap segitiga berikut adalah segitiga bersudut tegak atau bukan. Contoh dari beri tadi. Okey. Apakah jawapannya untuk soalan A? Jadi kamu kena ambil sisi yang paling panjang apa? Okey, 17. Jadi 17 kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey. Dua-dua belah ni kamu dapat sama tak? Sama. Tambah ni. 15 kuasa 2 dengan 8 kuasa 2. Kamu tambah, kamu dapat 289. 17 kuasa 2 pun 289. Maksudnya ya, segitiga bersudut tegak. B. Sisi paling panjang adalah 34. Maksudnya 34 kuasa 2 sama dengan 18 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. Hasil tambah dua-dua belah tu sama tak? Sama tak? Okey, tak sama. Dia kecil lah, lebih kecil. Kalau lebih kecil apa? Maka dia bukan segitiga ini bukan bersudut tegak, tetapi segitiga ni sudut tirus. Okey. Sebab sudut dia ni lebih kecil lah. Soalan C. Sudut segitiga yang paling panjang apa? 40, okey. 40 segitiga pula. Sisi yang paling panjang. Okey, 40. Jadi 40 kuasa 2 sama dengan 32 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Okey, sama tak dua-dua belah? Okey, kita tengok. Okey, 40 kuasa 2 adalah 1600. Okey, 32 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 adalah 1600 juga. Jadi, ialah segitiga ini bersudut tegak. Mudah je kan? Kalau kamu nak tentukan dia segitiga sudut tegak atau tak, awak guna saja rumus yang asal yang dah belajar masa subtopik 13.1. Baik, teruskan. Saya kena cakap kuat sikit sebab takut bila masuk dalam sound tu tak berapa jelas suara saya. Sebab saya dah try banyak kali, suara jadi slow. Jadi saya nak firmkan suara saya supaya kuat sikit. Supaya bila kamu belajar, kamu tak payah nak pederah ataupun besarkan sangat suara tu. Okay? Dah jelas lah suara saya. Baik, kita tengok contoh. Contoh 8 seterusnya. Sheila, okey, ini adalah situasi. Sheila diberi 3 batang straw untuk membentuk sebuah rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey, panjang straw itu masing-masing dia bagi 15 cm, 20 cm dan 25 cm. Kalau kita tengok sini, mana paling panjang? Hypotenuse dia of course lah 25 cm. Okey, dia kata adakah dia dapat membentuk rangka yang berbentuk segitiga sudut tegak? Jadi 25 cm kuasa 2 lah. Okey, yang ni dia buat asing. Okey, kalau buat sekali pun boleh. Okey, 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2. Jadi kalau kamu tambah 2 ni dapat balik sama dengan 25 kuasa 2, maka Sheila dapat membentuk rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Ini cara nak jawab untuk soalan situasi. Awak selesaikan dulu dan awak tulis dia punya ayat akhir. Sama ada ya atau tidak. Okey, kalau tak tulis ya atau tidak ni markah pun tak dapat. Poin penuh lah, maksudnya tak ada poin penuh lah. Mungkin kamu dapat dekat pengiraan saja. Dekat last ni kamu tak habaq atau kamu tak inform balik apa benda yang dia nak menjawab soalan ke tidak. Jadi kamu tak ada markah untuk markah akhir ni. Okey, pastikan awak jawab dulu dia punya bukti dan kamu proofkan dengan dia punya ayat akhir. Baru dapat markah penuh. Okey, teruskan dengan latihan. Mari kita tengok latihan. Okey, kalau latihan situasi simple lah ni, situasi simple. Okey, latih diri 13.2b. Sebuah tangga dengan panjang 2.5 meter bersandar pada dinding sebuah bangunan. Okey, ni tangga. Jarak di antara kaki tangga dengan dinding itu ialah 1.5 meter. Ni kaki tangga dengan dinding 1.5 meter. Dia bagi dah ni gambar rajah senang. Okey, terangkan bagaimana anda menentukan sama ada dinding itu tegak atau tidak. Jadi senang, mudah. Kamu guna je rumus C kuasa 2 tambah
A kuasa 2 tambah, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maksudnya C ni yang paling panjang lah. Jadi 2.5 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2 tambah 1.5 kuasa 2. Jom kita tengok jawapan dia. Okey. Jawapan untuk soalan 1. Okey. Sama tak kalau... Oh. Mana dia? Sama tak jawapan dia? Kalau sama, kiri dan kanan maksudnya terbukti ya dinding tersebut memang bersudut tegak. Okey, untuk soalan yang kedua, cikgu dah bagi jawapan siap. Okey, dalam meraja di sebelah dia tercari sudut. Nampak tak? Dia suruh cari sudut PQR, tapi kita still ada dalam teorem Pythagoras. Okey? Baik, kita tengok. PQR ni dia kata teorem Pythagoras tau. Okey, sebab kenapa macam mana kamu tahu ini adalah teorem Pythagoras? Sebab bila 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, kamu akan dapat 10. Betul. Okey, 6 kuasa 2 adalah 36, 8 kuasa 2 adalah 64, tambah dapat 100. Punca kuasa 100 dapat 10. Maksudnya, ya, ini adalah segitiga sudut tegak. Kalau segitiga sudut tegak, maksudnya berapa sudut kat sini? 90, betul. Okey, jadi nak dapatkan sudut dekat Q ni ataupun sudut SQR ni, awak ambil 180, tolak dengan 45, tolak dengan 65, dapat kat sini. Jadi jumlah sini tambah dengan 90. Dapatlah sudut PQR. Mudah saja. Tapi konsep kena faham. Kita jawapannya. Okey, mula tolak dulu sudut, dapat 70-an, sudut yang segitiga tadi. Okey, jadi maka sudut PQR kita tambahlah. Sebab itu adalah 90 darjah tadi. Kerana apa? Kerana segitiga PQR adalah sudut tegak. Ini saya buat contoh lah. Okey, jadi 100 sama dengan 100. Maksudnya terbukti segitiga PQR adalah sudut tegak. Jadi sudut PQR adalah 70 tambah 90 dapat 160. Okey. Saya rasa itu saja untuk tajuk 13 teorem Pythagoras. Terima kasih, semoga bermanfaat.